Berita Al-Hijrah 7 Jamadan Akhir 20 Januari. Hari pertama persekolahan, pelajar jatuh bangunan sekolah parah. Juga kes positif COVID-19 di Malaysia lebih 4,000 kes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziz Arifin. Seorang pekerja pembersihan maut selepas terjatuh daripada motosikalnya sebelum digilis kenderaan pelbagai guna MPV kira-kira jam 8 pagi tadi. Dalam kejadian di Kampung Kijing, Marang, Terengganu, mangsa Muhammad Hairi Mamat 38 tahun meninggal dunia akibat kecederaan parah di kepala dan badan. Kemalangan membabitkan sebuah MPV jenis Pro 2 Alza yang dipandu seorang wanita berusia 28 tahun dan mangsa yang menunggang motosikal jenis Honda EX5. Mangsa dikatakan menuju ke arah Bukit Mawi dari Kampung Kijing manakala kereta itu menghala ke Mahkamah Syariah Marang. Bagaimanapun sebaik tiba di lokasi, pemandu wanita yang dipercayai keluar dari simpang telah melanggar mangsa di sebelah sisi kanan. Mangsa yang terjatuh di atas jalan raya telah digilis kenderaan itu dan terperosok di bawah kereta lalu meninggal dunia serta-merta. Mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Daerah Marang DSP Muhammad Zain Madris mengesahkan kejadian. Kes disiasat di bawah Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Polis kini menyiasat insiden membabitkan seorang pelajar yang cedera parah selepas dipercayai terjatuh dari tingkat 3 bangunan sebuah sekolah menengah di Kuching hari ini. Dalam kejadian pada hari pertama sesi persekolahan 2021 itu, pelajar berkenaan dilapor berada berhampiran bilik darjahnya sebelum terjatuh. Insiden dipercayai berlaku kira-kira jam 6.30 pagi tadi. Mangsa dikejarkan ke Hospital Umum Sarawak dengan menggunakan ambulans dan dilapor stabil. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Awang Din Awang Gani berkata pihaknya menerima laporan kira-kira jam 7 pagi berhubung kejadian itu. Menurut beliau, mangsa adalah pelajar aliran sains di sekolah itu dan berasal dari Kuching. Sementara itu, sesi persekolahan secara bersemuka bagi calon-calon peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM bermula hari ini. Biarpun sudah tidak ke sekolah sejak beberapa bulan lalu akibat pandemik COVID-19, calon-calon peperiksaan itu dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sultan Ismail tetap bersemangat memulakan sesi persekolahan tahun ini. Calon-calon SPM ketika ditemui menyifatkan pembelajaran secara bersemuka lebih seronok berbanding secara dalam talian. Katanya segala persoalan dan permasalahan tentang pelajaran boleh diajukan secara terus kepada guru, belum balas diterima secara terus. Saya rasa macam lagi bagus bila datang sekolah ni sebab kita orang dah lama sangat cuti, kadang-kadang tak ada kesedaran. Jadi bila datang sekolah senang nak refer kat cikgu. Jadi hari ni semangatlah datang sekolah. Semangat. Dah ada persiapan semua? Sikit-sikit lah, memang saya sebelum masa dah cikgu kementerian cakap nak kena buka sekolah tu, saya memang ulun lah baca buku belajar semua. Semangat sebab saya pelajar SPM kan, jadi dah lama dah untuk kita kumpul sama sebab nak SPM cepatlah kalau boleh. Sebab kalau lambat nanti lagi susah kan, nanti budak batch lain pun nak SPM juga. Di Johor, seramai 55,520 pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 atas akan menduduki peperiksaan SPM dan STPM tahun 2020 memulakan sesi persekolahan secara bersemuka. Exko Pendidikan, Penerangan, Warisan dan Budaya Johor, Mazlan Bujang berkata, jumlah itu melibatkan seramai 49,475 calon peperiksaan SPM 2020, 4,857 calon STPM dan 1,188 calon Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM. Dan sebab itulah pihak kementerian membuat keputusan hanya pelajar-pelajar yang mengikuti peperiksaan yang tiga tadi yang saya cakap, STPM, STAM dan juga SPM, supaya
kita dapat menjaga jarak di antara pelajar di sekolah. Kalau kita libatkan ramai, nanti kita makin bimbang, kita tidak boleh kawal penjarakan sosial. Sebanyak 270 SMK di Johor dibuka dengan berpandukan prosedur operasi standard SOP ketat yang ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM. Hari pertama pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR hari ini menyaksikan bukan sahaja murid-murid tetapi juga ibu bapa yang teruja. Di Perak ada ibu bapa mengambil cuti semata-mata ingin memastikan sesi PDPR anak masing-masing berjalan lancar. Bagi kaki tangan kerajaan, Mio Syafiq Nasution Muhammad Azkar, dia dan isterinya yang bekerja di sebuah syarikat swasta bukan sahaja teruja dengan pendekatan proses pembelajaran itu, tetapi mereka juga ingin mengetahui manfaat dan potensi belajar melalui dalam talian. Okey, kita ambil cuti, satu daripadanya kita nak tengok anak-anak, nak support anak-anak untuk belajar online lah. Macam mana cara kelas diorang. So kita nak tengok hari pertama macam mana tu. Yang dah besar kita rasa macam mungkin tak ada masalah untuk kelas online. Tapi yang darjah 1 ni kita nak tengok, nak ajar dia macam mana cara guna gadget, macam mana cara nak akses internet, macam mana cara nak masuk kelas tu. Bagaimanapun katanya, masalah capaian internet yang agak lemah sedikit sebanyak menjejaskan proses itu dan mungkin memberi impak kepada pemahaman pelajar. Bagi isterinya Nurmawati Muhyiddin, walaupun akur sesi persekolahan tahun 2021 agak berlainan, dia tetap mengambil keputusan memakaikan anak bongsunya Mainur Zulaikha Zarifah uniform sekolah agar murid tahun 1 itu dapat merasai suasana persekolahan. Bila hari pertama persekolahan tu tiba-tiba diumumkan PKP, so budak-budak pun tidak boleh ke sekolah. Jadi untuk bagikan dia supaya dia rasa excited untuk pergi sekolah, rasa excited untuk pergi belajar semua, saya pakaikan dia pada hari pertama, baju sekolah, tudung sekolah dan kelengkapan beg sekolah semua. Jadi dia rasa akan hari ini adalah hari persekolahan dia. Di Perak, 361,245 pelajar mengikuti pembelajaran melalui kaedah PDPR hari ini. 40,810 pelajar lagi memulakan sesi pembelajaran secara bersemuka di sekolah-sekolah. Exco Pendidikan Negeri Ahmad Saidi Muhammad Daud ketika ditemui berita Al-Hijrah berkata, menyedari rungutan ibu bapa mengenai masalah capaian internet, pihaknya sedang mengusahakan penggunaan secara menyeluruh menara telekomunikasi yang ditubuhkan untuk projek One Bestari Net sebelum ini. Yang mana sebenarnya fungsi menara ini masih boleh diguna pakai dan juga cerapan internet daripada menara ini juga dalam keadaan yang baik. Jadi bolehlah digunakan oleh adik-adik ataupun pelajar-pelajar di sekolah yang berhampiran dengan kawasan menara telekomunikasi ini untuk mendapatkan carian internet dan juga mendapatkan internet yang lebih mudah dan juga pantas. Di Putrajaya, sesi persekolahan secara bersemuka hari ini turut mendapat perhatian Menteri Pendidikan Dr. Razzie Jidin. Dr. Razzie muncul di Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 5-1 dan Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya 16-1. Mengiringi beliau, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof dan Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim. Dr. Razzie turut berkesempatan bertanya khabar kepada para guru dan pelajar serta melihat proses pematuhan prosedur operasi standard SOP yang dikenakan oleh pelajar dan guru sebelum masuk ke kawasan sekolah. Kes baru COVID-19 melonjak sebanyak 4,008 kes hari ini. Angka harian itu adalah yang kedua tertinggi setakat ini. Pertambahan itu menjadikan jumlah kes keseluruhan meningkat kepada 169,379 kes. Selangor kekal negeri dengan pertambahan kes baharu paling tinggi iaitu 1,391 kes. Ia diikuti Kuala Lumpur dengan 513 kes dan Johor 470 kes. 11 lagi kematian dicatat hari ini menjadikan jumlah kumulatif kematian 630 kes.
KKM turut melaporkan 246 pesakit kini dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah itu, 96 kes memerlukan bantuan pernafasan. Manakala itu, 2,374 kes pulih dilapor hari ini. Ia sekaligus menjadikan jumlah yang sembuh sebanyak 127,662 kes. Seketika nanti, polis terima rasuah di Reman. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kerajaan Negeri Pahang merancang menukar lokasi masjid serta surau yang sering dilanda banjir ke kawasan baharu. Buat masa ini, kerajaan akan mengenal pasti dan meneliti kawasan sesuai bagi tujuan itu. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang, Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, Jabatan Agama Islam Pahang, JAIP, sedang meneliti bilangan masjid yang perlu diganti dan keputusannya akan diketahui dalam tempoh terdekat. Proses itu akan dibuat secara berperingkat memandangkan kos bagi sebuah masjid berkapasiti 200 qariah bernilai hampir 2 juta ringgit. Lokasi penempatan baharu itu akan mengambil kira jumlah penduduk setempat serta lokasi yang tinggi bagi mengelak ditenggelami air. Kita usahakan begitu untuk masjid yang duduk di jauh dengan orang, kemudian pula tu dekat dengan paya dengan sungai, mudah dinaiki air, kita bawa ke tempat yang lebih strategi, tinggi, dekat dengan orang. Di Pahang, sebanyak 40 masjid dan surau telah rosak dilanda banjir. Daripada jumlah tersebut, 12 daripadanya ditenggelami air sehingga paras bumbung. Pelbagai harta benda seperti pembesar suara, permaidani, kelengkapan solat serta Al-Quran rosak teruk. Turut terjejas banjir 25 institusi pendidikan Islam seperti pondok, tahfiz dan sekolah agama. Nasib mangsa banjir terus dibela. Terbaru, peruntukan RM60,000 daripada tabung musaadah COVID-19 JAKIM dan Yayasan Wakaf Malaysia YWM disalurkan kepada penduduk terjejas bencana itu di Johor hari ini. Konvoi program musaadah bantuan bencana alam pasca banjir ke Johor dilepaskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Sebanyak 200 ketua isi keluarga di Kota Tinggi dan Pengerang Johor akan menerima bantuan bernilai RM300 yang akan disampaikan peserta konvoi berkenaan. Antara barangan yang dibekalkan ialah dapur, toto, bantal, keperluan kaum wanita, lampin pakai buang kanak-kanak dan makanan kering. Kita akan bantu seluruh Malaysia, terutamanya kawasan yang memerlukan. Sementara lagi pada zaman waktu kebanyakan negeri berada pada tahap mencabar dengan PKP dan juga yang lebih besar daripada itu iaitu bah ataupun pasca banjir yang sedang yang kita baru saja alami baru-baru ini. Datuk Dr. Zulkifli berharap sumbangan itu sedikit sebanyak dapat meringankan beban mangsa banjir di Kota Tinggi dan Pengerang yang kini mula kembali ke kediaman masing-masing selepas banjir surut. Orang ramai yang ingin menyumbang boleh menyalurkannya ke akaun tabung musaadah COVID-19 JAKIM YWM seperti yang tertera. 3 anggota polis di reman 4 hari bermula hari ini bagi siasatan lanjut berhubung kes rasuah melibatkan wang sejumlah RM230. Ketiga-tiga suspek disyaki menerima sogokan daripada seorang bapa tahanan lokap sebagai dorongan menukarkan sel lokap anaknya. 3 anggota polis berusia 33 hingga 35 tahun itu berpangkat korporal, manakala seorang lagi merupakan Lance Corporal dari Balai Polis Seremban 2. Mengikut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, suspek dikatakan telah meminta dan menerima wang berjumlah RM180 daripada pengadu yang merupakan bapa tahanan lokap di bawah kawalan mereka. Salah seorang daripada mereka juga dikatakan telah meminta dan menerima wang RM50 daripada pengadu untuk membawa masuk makanan luar untuk anaknya yang ditahan di lokap.
Kesalahan itu dipercayai dilakukan September tahun lalu sebelum ditahan pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Pejabat SPRM Seremban kira-kira jam 1.50 petang semalam. Kes disiasat di bawah Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Tidak sukar untuk menjadi seorang juruterbang. Lebih-lebih lagi dengan yuran kursus yang berpatutan, fasiliti yang lengkap dan tenaga pengajar berpengalaman. Itu yang ditawarkan Admal Aviation College menerusi program Lesen Juruterbang Persendirian atau PPL. Lebih menarik, ia terbuka kepada semua yang berminat seawal usia 16 tahun. Subang Flying Club ni satu kelab di Subang, kelab yang sudah lama sebenarnya. Kita menguruskan dan menjalankan program latihan kita panggil PPL, which is Private Pilot License. Sekarang ni kita open kepada orang yang bekerja. Okay. Mungkin ada yang sekarang macam-macam jenis, orang bekerja work from home, ada yang jenis pergi office minggu sekali. Tambah pengurus bahagian pemasaran Admal Adam Syahmi Abdul Malik, peserta program PPL perlu melalui siri fasa latihan penerbangan sebelum memiliki lesen berkenaan. First kita panggil dual flying. Okay, dual flying maksudnya dia akan fly dengan instructor. Berdua lah, pelajar dan juga instructor. Ni lebih kurang dalam 40 jam. Kemudian untuk solo flight. Bila fly solo ni termasuk juga cross country. Habis kemudian dia akan pergi untuk flight test. Flight test ni lah maksud yang pengukur dia. Bila dia lulus flight test ni, barulah dia boleh submit untuk lesen. Tambahnya, antara syarat asas untuk memohon, setiap individu perlu lulus bahasa Inggeris dan PPL Medical Tahap 2 sebelum mengikuti program lesen juruterbang persendirian. Yuran yang ditawarkan adalah serendah RM65,000 iaitu lebih rendah daripada nilai pasaran sebenar industri berkenaan. Sementara itu, menurut salah seorang peserta PPL, Datuk Seri Leong Yan Kong, beliau amat berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan pihak Admal termasuk dari segi yuran, fasiliti dan tenaga pengajar. Saya dia sebab saya cari 10 tahun tapi tak tahu mana saya ingat banyak mahal punya. Tapi lepas tu saya telefon dekat Admal, dia bagi saya information pun tak mahal juga macam saya angkat ini PPL cost. Harga berpatutan lebih kurang 60,000 saja. Lepas tu yang penting dia cukup fasiliti, ini yang penting sekali. Kalau ada peminat, sila datang ke Admal untuk tanya. Dia sini ada bagus sekali dengan pegawai yang bagi banyak information. Admal turut membuka peluang pendidikan dalam bidang Diploma Aviation Management serta PPL yang diiktiraf Malaysian Qualifications Agency MQA secara sepenuh masa dalam tempoh 3 tahun. Biasiswa pendidikan turut ditawarkan kepada pelajar terpilih. Orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat lanjut boleh hubungi maklumat yang tertera. Dan berikut ikuti paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Joe Biden angkat sumpah sebentar lagi. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke laporan antarabangsa. Dunia kembali menghormati kita. Itu antara intipati amanat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada malam terakhirnya sebagai Presiden sebelum menyerahkan tampuk pentadbiran kepada Joe Biden. Walaupun dikritik hebat dan bergelumang dengan kontroversi, Trump tetap yakin pentadbirannya selama 4 tahun telah banyak membuahkan kejayaan. My fellow Americans, 4 years ago we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit, and to restore the allegiance of this government to its citizens. In short, we embarked on a mission to make America great again for all Americans. As I conclude my term as the 45th President of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together. Trump turut mengucapkan selamat bertugas kepada pentadbiran baharu White House walaupun tidak menyebut nama Joe Biden.
Trump dijadual akan terbang ke Florida sebelum upacara angkat sumpah Presiden yang akan bermula 12.30 hari waktu tempatan. Ini menjadikan beliau Presiden AS pertama yang tidak menghadiri upacara penyerahan kuasa Presiden dalam masa 150 tahun. Sementara itu, Biden kini telah tiba di Washington bagi menantikan upacara angkat sumpahnya yang dijadual beberapa jam dari sekarang. Biden tiba di Joint Base Andrews, Maryland petang semalam waktu tempatan turut serta keluarga dan saudara maranya yang turut menaiki pesawat sama. Terdahulu dalam ucapan terakhirnya di Delaware sebelum berlepas ke Washington, Biden tidak dapat menahan sebab apabila berucap tentang cabaran yang ditempuhinya dalam menakluk White House. Beliau juga tersentuh hati apabila berkongsi kisah tentang mendiang anaknya, Beau Biden. Biden adalah senator di Delaware selama 3 dekad dan pernah gagal dalam pilihan raya presiden sebanyak 2 kali. Di Washington, Biden hadir di Lincoln Memorial bagi memperingati mereka yang terkorban akibat virus COVID-19. Seterusnya menginap di rumah tetamu presiden di Blair House. Biden akan mengangkat sumpah pada Rabu tengah hari waktu tempatan di The Capitol bersamaan tengah malam ini waktu Malaysia sebelum memulakan hari pertamanya sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-46 di The White House. Masih bertahan walaupun terperangkap di bawah runtuhan lombong emas lebih 9 hari. Pasukan keselamatan di China yang berdepan kesukaran mengeluarkan pekerja-pekerja lombong berkenaan bagaimanapun terpaksa membekalkan keperluan perubatan dan makanan kepada mereka demi kelangsungan hidup. Selain makanan dan ubat-ubatan, turut disalurkan adalah selimut, pembalut luka dan bubur. Difahamkan 12 pekerja lombong masih terperangkap dan usaha mengeluarkan mereka amat sukar. Salah seorang daripada mereka dilapor kritikal ekoran kecederaan parah di kepala. Usaha menggali dan membina terowong bawah tanah giat dilakukan bagi kerja-kerja menyelamat mereka. Pun begitu, komunikasi bersama mereka yang terperangkap dapat dilakukan melalui telefon. Hilang punca pendapatan, hidup serba kekurangan dan dihimpit kemiskinan malah diuji dengan pelbagai cabaran di luar kemampuan. Bayangkan ia terjadi kepada diri kita sendiri atau keluarga yang tersayang. Sama-samalah kita menyumbang ke tabung bencana dan kecemasan Malaysian Relief Agency sekarang kerana dalam rezeki kita ada rezeki mereka. Sedekah pencetus barakah. Saya ni OKU. Suami saya dah besar dia. Umur dia 75. Sebab suami saya driver. Dia macam ada kerja dengan cik. Bapak makan kalau saya masak, bapak makan. Makan nasi dengan telur je. Datang sini membantu kami. Sebelum berpisah, jangan lupa siaran langsung analisis jam 9 malam ini dengan topik wujudkah skam poligami. Jangan ketinggalan untuk bersama hos Finas Yunus. Sekian berita Al-Hijrah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.